melihat singa, pasti ramai yang akan menjauhkan diri daripadanya. Inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akibat peningkatan wabak COVID-19 membabitkan 3 skim tanah rancangan di daerah Raub Pahang diteruskan sehingga 28 Februari. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Rozi Muhammad Saad, ia melibatkan Felda Terusang 1, 2 dan 3 dalam mukim Batu Talang yang sepatutnya tamat semalam. Lanjutan PKPD di 3 lokaliti berjiran yang dihuni lebih 3,000 orang penduduk berkenaan susulan trend semasa penularan kes wabak COVID-19 hasil penilaian risiko Kementerian Kesihatan. Ia juga berikutan lonjakan pesakit positif baru dalam kalangan peneroka tersebut yang mencetuskan kluster Amalina Perdana Terusang 3 dengan setakat ini merekodkan sebanyak 39 kes. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak bagi memberi vaksinasi kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di negeri Sabah dipertingkatkan lagi dengan memperluaskan program itu ke sekolah rendah. Mengulas lanjut, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidin Manjung berkata, usaha berkenaan telah dimulakan di daerah Tambunan melibatkan beberapa buah sekolah rendah pada 12 Februari lalu dengan 60 kanak-kanak menerima dos pertama vaksinasi mereka. Kerajaan Negeri Kedah telah mengemukakan permohonan kepada pihak Kerajaan Persekutuan untuk terlibat dalam perancangan pembukaan semula sempadan negara. Sehubungan itu, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata, ini kerana Kedah mempunyai pintu sempadan Malaysia Thailand melalui Kompleks Kastam, Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan Bukit Kayu Hitam dan Kompleks Kastam, Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan Durian Burung berdekatan Padang Terap. Datuk Seri Muhammad Sanusi turut berkata setakat ini beliau difahamkan pembukaan sempadan tersebut akan mempunyai kaedah tertentu seperti pelaksanaan gelembung pelancongan di Langkawi Kedah. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 18 Jun 1961, Masjid Sungai Burong Balik Pulau Pulau Pinang dirasmikan oleh Kadri Besar Pulau Pinang Tuan Haji Ahmad Maliki. Masjid Sungai Burong telah dibuka sejak tahun 1920-an. Idea pembinaan masjid ini dirintis oleh Tuan Haji Kasim bin Tahir yang merupakan penghulu kampung Sungai Burong ketika itu. Masjid ini dibina secara bergotong royong di atas tanah yang diwakafkan oleh Haji Yusof bin Haji Awaluddin. Masjid ini pada awalnya dibina tanpa kubah dan berbentuk sebuah rumah tradisional menggunakan kayu cengal sebagai tiang seri, manakala dindingnya pula menggunakan papan dan beratapkan nipah. Masjid ini telah diubah suai pada tahun 1932 berikutan banjir besar yang melanda kampung ini dan merosakkan struktur Masjid Sungai Burong. Pada tahun 1960-an, masjid lama telah dirobohkan bagi memberi laluan pembinaan masjid baru. Pembinaan masjid baru ini menyaksikan buat pertama kali Masjid Sungai Burong dilengkapi dengan kubah kecil yang diperbuat daripada simen dan siap sepenuhnya pada tahun 1961. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Akan datang Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM. Akan datang tidak lama lagi. Satu majlis yang berprestij bagi memberi pengiktirafan kepada pengkarya lagu-lagu nasyid menerusi segmen Carta Nasyid IKIM musim 2020-2021. 10 anugerah serta kategori yang dipertandingkan. Anda juga dipelawa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran dan artis-artis kesayangan anda menerusi 3 kategori pilihan pendengar, iaitu kategori lagu pilihan, kategori artis solo pilihan, kategori artis dua berkumpulan pilihan. Untuk mengundi, sila layari www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Tarikh tutup undian ialah pada 27 Februari 2022. Jadi, tunggu apa lagi? Undi sekarang. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran bersama dengan sahabat mendengar menerusi Aspirasi 10.1 edisi Rabu yang positif 16 Februari 2022. Moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan untuk seluruh rakan pendengar IKIM. Moga-moga Allah berkati kita di bulan Rejab ini, Syakban nanti, dan Allah temukan kita dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa pun nak ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami. Terima kasih juga untuk rakan-rakan Warna Pagi yang telah pun menceriakan pagi anda bersama dengan Sufian Amrin dan juga Luqman Hakim sebentar tadi. Penerbit mereka juga tak ketinggalan bersama dengan Puan Haji Mazlina Ismail. Alhamdulillah. Moga-moga apa jua yang mereka telah pun kongsikan memberi input untuk kita menambah baik ke kualiti kehidupan dan kualiti iman, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati hari Rabu tak lain tak bukan semua masih nanti-nanti untuk bersama menerusi rancangan Kelvin bertanya. Kita akan tertanya-tanya juga apa persoalan Kelvin, dan yang paling penting juga apakah jawapan Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan untuk pertanyaan Kelvin tersebut. Jadi insya-Allah untuk anda rakan mendengar, jom ikuti perkongsian kita. Secara langsung kami bawakan kepada anda di Radio IKIM, di FB IKIM FM juga ada, dan juga di YouTube channel IKIM kami siarkan, kami pancarkan untuk anda rakan pendengar. Bukan sekadar boleh dengar tapi juga boleh tonton, insya-Allah. Kalau dah ikuti perkongsian di FB tu, tekanlah butang share supaya kita bukan sahaja kita dapat ilmu tapi kita kongsikan bersama yang lain perkongsian ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, sebelum kita nak bersama dengan Kelvin dan Dr. HD untuk Kelvin bertanya, jom kita dengarkan terlebih dahulu hiburan pertama kita pada pagi ini bersama dengan Simfoni featuring Izzat Lazim menerusi lagu Terus. Sama-sama kita dengarkan bila kata tentang terus ini, kehidupan kita bukan apa yang kita mahu, tapi Allah beri kita apa yang kita perlu untuk kita terus menghadapi kehidupan kita. Jalan terus, jangan pernah kata orang tu berhenti untuk rehat seketika, tak ada masalah, tapi jangan berlama-lama dalam satu keadaan dan juga situasi. Jangan stuck di situ saja, terus move on. Moga-moga Allah permudahkan urusan. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Kesilapan seringkali terjadi, rintangan perlulah dihadapi, terus melangkah kapan mimpi indah, pedulikan segala caci jua persepsi. Kekurangan jangan jadikan alasan, pamerkan senyuman penuh kesan, andai kepenatan kuasai diri, berehatlah tetapi bukan berhenti.
keasikan hanyalah sementara. Kejayaan dan kegagalan saling melengkapi. Keyakinan ditutup jangan dengan kebimbangan. Usah berkecil hati karena kelemahan. Bangkit semula, terus melawan keraguan. Takdir telah ditentukan, kehidupan harus diteruskan. Walau berat, teruskanlah kau berjalan. Biarkan dunia jangan berubah, kerana dunia gambarannya mempesona sementara. Takdir telah ditentukan, kehidupan harus diteruskan. Walau berat, teruskanlah kau berjalan. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kahirah, Mesir, yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang, di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat deployment syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Dua. Sekejap. Ini je kawan saja ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Dah solat? Dah, Mak? Apa, Sak? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sak? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sa kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sa? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat-sahabat pendengar kerana terus setia bersama dengan kami menerusi rancangan di IKIM. Dan kali ini kita dah sampai untuk Zun bersama menerusi rancangan Kelvin Bertanya untuk bersama dengan sahabat pendengar. Soalan daripada Kelvin, jawapan insya-Allah akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Nur Muhammad Hadi ataupun Dr. HD. Dah pun berada di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gembiranya dapat jumpa doktor. Kan, untuk bersama dengan pendengar. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat kita dah tak sabar sebenarnya nak dengarkan soalan daripada Kelvin, dan lebih daripada itu nak dengarkan jawapan daripada doktor sendiri untuk kita sama-sama lah merungkai persoalan-persoalan yang selalu sahabat-sahabat kita yang belum beragama Islam selalu tanyakan, kan. InsyaAllah. Doktor, hari ini sihat doktor? Alhamdulillah sihat. Dan kita nak dengarkan, sebelum kita nak dengarkan jawapan daripada doktor, awalan ni kita nak dengarkan terlebih dahulu soalan daripada Kelvin. Sebab kalau tak, kita tak namanya Kelvin Bertanya, kan doktor. Jadi kita akan dengarkan soalan daripada Kelvin. Jadi apa soalan Kelvin pada kali ini? Hai Kelvin. Hello. Hai, macam jumpa lagi. Best sebenarnya, seronok. Rakan-rakan kita dah semakin teruja nak dengar persoalan-persoalan daripada Kelvin. Jadinya minggu ini, apa soalan Kelvin? Soalan saya yang pertama adalah, saya rasa macam kenapa orang yang beragama Islam ni bila dia orang sembahyang, dia macam nak menghadap ke dinding macam tu. Ada tak any reason kenapa? Okey, soalan kedua pula, kenapa macam bila kita orang pergi mana-mana je, even dalam hotel, mesti ada tanda arah kiblat tu. Apa maksud arah kiblat tu sebenarnya? Sebab adakah sembahyang tak mematuhi arah kiblat tu tak boleh, ataupun kena harus ikut ke macam mana? Doktor, dia mencabar sikit soalan kali ni doktor. Saya pun tak terfikir ada orang akan tanya kenapa kita menghadap dinding doktor. Jadi mungkin jawapan daripada doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, semoga kita semua dalam keadaan baik, dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa kena tingkatkan keimanan kita daripada semasa ke semasa. Terima kasih kepada DJ Yati, Masya Allah. Semoga diberikan kesihatan kepada semua tim IKIM, kru IKIM, dan tidak dilupakan kepada Kelvin yang sentiasa bertanya, Masya Allah, soalan-soalan yang menarik yang boleh membuka minda sebagai kita juga sebagai umat Islam, dan kepada semua sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mendengar radio IKIM. Masya Allah, semoga kita akan mendapat input-input yang menarik dan boleh menambah ilmu pengetahuan kita daripada semasa ke semasa. Bila berbalik kepada persoalan Kelvin, soalan ini juga pernah Ustaz sendiri bertanya kepada diri dahululah, kan, bertanya, kenapa kita menghadap ke dinding, kan, ataupun kita menghadap ke Baitullah yang disebut Kaabah. Jadi adakah yang ni sebelum persoalan-persoalan ini sebelum kita belajar, kita mengetahui, sebab persoalan itu kadang-kadang dia bermain di minda kita. Dan persoalan-persoalan itu mungkin kita tertanya-tanya. Sebenarnya semuanya ada jawapan di dalam hadis Nabi SAW, dan juga yang terutama bahan rujukan kita adalah di dalam Al-Quranul Karim. Bila kita sebut kiblat, sebelum kita nak sentuh tentang mengapa kita menghadap di dinding, mengapa bilik hotel ataupun di mana ada arah kiblat, Ustaz suka nak berkongsi apa makna kiblat tu dahulu. Kiblat ni ialah kita sebut kiblat ini dalam bahasa Melayunya, tadi kita sebut dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya adalah arah. Arah yang kita tuju itu kiblat ni bila spesifiknya adalah Kaabah, Baitullah, kan, yang kita sebut Baitullah, rumah Allah, ataupun yang disebutkan sebagai kiblat kita lah Kaabah itu. Jadi itu arah yang kita tuju. Bila kita sebut tentang kiblat ini, ada sebalik cerita mengenai kiblat. Sebelum kita nak jawab persoalan Kelvin ini, Ustaz nak ajak sidang pendengar, Ustaz nak ajak Kelvin untuk mengetahui bagaimana sejarah tu dulu, baru boleh kita cerita. Tanpa kita mengetahui sejarah, jadi dia sukar untuk kita memahami keadaan itu. Jadi di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya,
Bagaimana terdapat di dalam sebuah kisah yang diceritakan dalam Bukhari daripada Al-Bara' bin Azib. Bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berhijrah daripada Mekah ke Madinah, waktu itu ramai di kalangan mereka-mereka yang bukan Islam mencaci baginda Rasulullah. Dia kata kepada Nabi, khususnya golongan Yahudi yang mana menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Islam ini meniru, sebab waktu itu kiblat bukan di Kaabah, bukan di Masjidil Haram, tetapi waktu itu kiblat di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Jadi pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sahabat-sahabat tanya kepada Nabi apa yang kita nak buat dan apa yang kita nak lakukan, apa yang perlu kita jawab. Maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan memohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Surah Al-Baqarah ayat 144. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Firman Allah Subhanahu wa taala, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad. Ni Allah sebutkan, Allah rakamkan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mana orang-orang yang bukan Islam ni kata kepada Nabi, dan mereka kata bahawa agama Yahudi ni yang disebutkan di kalangan orang-orang Yahudi, kata mereka iaitu Islam, Nabi meniru agama mereka, maksudnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang menadah ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat. Waktu tu Nabi minta pohon sangat untuk menghadap kiblat, iaitu kiblat itu Kaabah. Disebabkan itulah Kaabah itulah kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta yang mana Nabi suka, disebutkan dalam ayat ini, menghadap kiblat yang engkau suka. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah yang diletakkan asasnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di mana sahaja kamu berada maka hadaplah muka kamu ke arahnya. Allah pinta kalau mana pun kamu pergi, hadaplah diri kamu di Masjidil Haram iaitu Kaabah. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara iaitu berkaitan tentang Kaabah itu adalah perintah yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak sesekali lalai akan apa yang mereka lakukan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Maka kita fahami dalam ayat ini, kata para alim ulama, Allah yang perintahkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah, Nabi minta kepada Allah, Allah perkenankan doa Nabi. Jadi daripada Masjidil Aqsa dipalingkan muka selepas daripada perintah Allah, Allah benarkan, maka hari ini sehinggalah hari kiamat kita akan menghadap kiblat kita iaitu Kaabah. Kata para alim ulama, bererti ketika mana kita memalingkan muka kita, kita berpaling menghadap kiblat kita iaitu Masjidil Haram, Kaabah itu sendiri, maka sudah pasti kita mentaati perintah Allah dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Kelvin bertanya, kan, terima kasih Kelvin tanya kenapa menghadap dinding? Sebenarnya kita tak menghadap dinding, kita menghadap Kaabah. Disebabkan kita kena faham ada beberapa hukum fiqh. Dalam keadaan kita hari ini nak dengar jawapan Kelvin, ada juga Ustaz akan selitkan hukum fiqh yang mana kita kena mengetahuinya,
Iaitu yang pertama, sekiranya kita di depan Kaabah, di Masjidil Haram, kita nampak Kaabah, maka kita kena betul-betul menghadap badan kita ke arah Kaabah, kata ulama. Tak boleh kita berpaling sedikit pun daripada itu. Kita kena betul-betul. Sekiranya kita luar daripada Masjidil Haram, luar, mungkin kita luar di kawasan Masjidil Haram, orang yang tinggal di Mekah, mereka kena usaha dan memang mereka akan tengok Kaabah tu betul-betul juga. Tak boleh sedikit pun berpaling. Sebab dia dekat. Adapun orang yang luar daripada Masjidil Haram, luar daripada Mekah. Kan? Contohnya macam kita di Malaysia. Jadi kita kena usaha untuk melihat di manakah tanah haram ataupun Masjidil Haram diletakkan dan kita berpaling. Sekiranya ada sedikit kesengit ke kanan ke, sekarang ni mudah sebab kita ada ilmu falak, kan, mudah kita nak tahu berapa darjah berapa. Jadi kata ulama tidak menjadi masalah, diterima amalannya. Jadi persoalan yang ditanyakan oleh Kelvin, sebab apa kita menghadap dinding, sebenarnya kita menghadap Kaabah diperintahkan oleh Allah, dan kita juga bukan menyembah Kaabah itu. Ada orang fikir, sebab apa umat Islam hari ni sembah batu, yang Kaabah kan ada diperbuatkan daripada batu. Sebenarnya kita tak sembah Kaabah itu, iaitu secara batu itu. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kalau kita tengok di dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat 115. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah sebut, dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Allah menguasai timur dan barat, maka kemana saja kamu arah, kemana saja kamu berpaling, iaitu arah kiblat, kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, jawapan bagi orang yang kata Islam ini menyembah batu, tidak, kita menyembah Allah. Kalau kita menyembah Kaabah sebagai Kaabah itu adalah kita kena sembah, maka orang yang di atas duduk kapal terbang, macam mana Kaabah di bawah? Dia mesti menyarap. Dah macam Superman pula kan, sebab Kaabah di bawah. Kalau orang naik kapal selam, kan contohnya kapal selam kan, Kaabah di atas, takkanlah dia semayang menghadap ke atas. Jadi kita tak menghadap directly, ataupun kita tak menghadap betul-betul secara, ialah kalau di atas atau di bawah mesti tengok Kaabah. Tak, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalil ini membatalkan kepada mereka yang mengatakan kita sembah batu. Tak, kita tak sembah batu. Tapi kenapa semua umat Islam menghadap kiblat yang satu? Yang ni yang Ustaz akan kongsikan kejap sahaja lagi. Sebab tu Ustaz nak simpan yang ni kejap lagi, hikmah dia. Apa sebab Allah perintahkan. Tapi Ustaz nak fahamkan dahulu kepada Kelvin, kepada semua sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini menghadap Kaabah ini adalah disebabkan perintah Allah, dan kita bukanlah menghadap kiblat sebagai Kaabah itu sebagai kita nak sembah, tetapi Allah perintahkan di situ yang kita menghadap adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, berdasarkan dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 115, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, mana arah pun yang kamu pergi, maka kamu menghadap Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah ni maha luas rahmatnya dan limpah kurniaannya dan sentiasa mengetahui. Kalau sekiranya seseorang tu sesat di hutan, pergi sesat hutan, Kaabah tak ada, kan, pergi di contoh padang pasir, contohlah kan, dia pergi padang pasir ke ataupun di hutan, masuk mana-mana hutan, sampai waktu dia tak tahu arah kiblat, nak tanya orang tak ada, nak tanya pokok tak boleh nak jawab, nak tengok matahari tak tahu belah mana timur, belah mana barat, belah mana selatan, tak tahu. Jadi dah masuk waktu dia kena semayang. Perintah solat ini DJ Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, hanya perintah solat kita tak boleh abaikan. Sekiranya kita rukun Islam kita ada 5, kan? Kalau kita sebut hari ini puasa, orang yang sakit, orang yang dalam keadaan keuzuran, dia boleh meninggalkan puasa. Orang yang zakat, contohnya zakat, dia tak mampu untuk membayar zakat, dia boleh meninggalkan zakat sebab dalam keadaan kondisi dia. Orang yang tak mampu pergi haji, mungkin tak cukup duit, tak apa,
dia tak ada masalah. Tapi orang yang diperintahkan solat dalam apa dua keadaan, dia kena solat. Melainkan walaupun sakit. Walaupun sakit. Contoh, kalau dia tak mampu berdiri, dia boleh duduk. Ustaz, saya tak mampu duduk. Tak apa, jangan risau, boleh baring. Ustaz, baring saya susah nak bergerak. Tak perlu bergerak, boleh gunakan mata. Ustaz, mata pun tak boleh nak buka. Tak apa, guna hati. Allahu Akbar, guna hati, solat dalam guna hati. Ustaz, hati saya tak hidup. Yang tu mati namanya. Dah tak hidup, matilah. Kan hati mestilah kena ada. Jadi itulah peringkat kita kena menghadap Allah walaupun di mana-mana. Contohnya orang yang terlantar, kan baring, kadang-kadang dia tak mampu nak menghadap kiblat. Maka ayat ini diguna pakai kata ulama, maka kamu menghadap Allah di mana pun. Dan contohnya lagi yang paling senang, kan kalau kita nak faham, solat sunat. Solat sunat, contohnya kalau kita naik kenderaan, kita boleh solat sunat walaupun tanpa menghadap kiblat, kata ulama. Kerana Nabi SAW solat sunat. Jadi kita hari ini bukanlah sembah Kaabah, maka terbatallah bagi mereka yang mengatakan bahawa kita ni sembah batu tu. Tak ada. Sebab kita boleh berpaling daripada mana-mana, melainkan ialah kalau arah kiblat itu merupakan syarat sah solat. Tetapi dalam keadaan kita nak solat sunat, kan, jadi bukanlah kita menghadap batu, tetapi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai apakah hikmah dia, kan, kadang-kadang kita nak tahu hikmah dia apa dia. Sebab kita nak mengetahui kenapa umat Islam ni menghadap orang kata kiblat, menghadap orang kata Kaabah. Sebab apa? Yang pertamanya, kata ulama, dia merupakan suruhan Allah. Sebagai orang Islam, kita kena taat segala perintah Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatilah perintah Allah dan Rasul. Apa sahaja yang Allah perintahkan, kita jangan question, jangan bertanya. Kan? Kita jangan kata, tak boleh, mana boleh. Tak, Allah perintahkan, suruh tutup pakaian kita, hijab kita, Masya Allah, macam DJ Yati, tertutup, bagus, Alhamdulillah. Perintah Allah. Bukan kerana comel, bukan kerana nak tunjuk lawa, bukan kerana kerana perintah Allah. Allah perintahkan kita solat 5 waktu. Kenapa 5? Kenapa tak 3? Kenapa tak 2? Perintah Allah. Allah suruh kita keluarkan zakat, perintah Allah. Sebab tu menghadap kiblat Kaabah ini adalah disebabkan perintah Allah. Itu nombor 1. Nombor 2, kata ulama, dia untuk menunjukkan perbezaan antara orang Islam dengan bukan Islam. Kalau tadi orang yang mungkin Yahudi menghadap Masjidil Aqsa, kita ni mesti berbeza dengan mereka. Sebab tu perbezaan dengan golongan orang yang bukan Islam ni dituntut dalam syarak. Sekiranya orang, contoh yang lain, orang bukan Islam dia suka simpan kumis, umat Islam diminta untuk simpan janggut. Jadi perbezaan itu menandakan Islam ini tak mengikut orang lain. Dia bukan mengikut agama mana-mana. Dia adalah merupakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa untuk membezakan antara yang Muslim dengan yang golongan Islam dengan non-Muslim ini adalah perintah Allah. Yang kedua, untuk membezakan. Yang ketiga, yang paling besar, yang hebat, dia adalah kesatuan umat Islam. Mana-mana pun kita pergi, kan, DJ Yati, mana-mana pun kita pergi, tak kira lah pergi Eropah ke Afrika ke Asia ke, mana pun kita pergi, semuanya menghadap Kaabah, menghadap kiblat yang satu, kesatuan hati umat Islam. Sebab itu kami walaupun berbeza kulit, macam saya ni gelap, kan, kan, gelap, tak berapa nak cerah, sebab tu kena pakai cahaya baru nampak cahaya keimanan tu. Contoh, kan, contoh. Kalau kita walaupun berbeza kulit, berbeza bahasa, berbeza bangsa, kita tetap sama, kita tetap satu. Yang membezakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sangat mesra, tak kiralah dia macam mana pun fizikal dia, keadaan dia, bahasa dia, warna dia, rupa paras. Sebab itu tak penting. Yang penting adalah nilai iman. Sebab tu kita umat Islam seperti kata Nabi SAW, seperti bangunan yang satu, kan, seperti satu jasad. Cubit peha kanan, peha kiri terasa.
Tapi saya tak tahulah kalau sidang pendengar cubit kanan kiri tak rasa. Kan? Wallahu a'lam, mungkin kalau itu yang dia kata, Ustaz saya cubit tak rasa, Ustaz, maknanya deria rasa kita dah tak ada. Tapi kita ni, itulah gambaran yang Nabi nak gambarkan, kesatuan umat Islam. Sebab tu kita kena faham bahawa menghadap kiblat ini merupakan arahan Allah untuk menjadikan umat Islam ini bersatu, kukuh, teguh, supaya kita bersatu hati untuk menegakkan syariat Allah. Itu secara ringkas. Nak kata ringkas pun tak ringkas sangatlah, panjang juga disyarahkan. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun hanya dengan satu soalan, kenapa menghadap kiblat? Tapi Masya Allah, banyak sebenarnya kita belajar. Terima kasih banyak doktor. Sebab sebenarnya kita boleh kata tentang menghadap kiblat tu, kita tak boleh faham secara literal semata-mata. Dia ada tersuratnya yang kita kena faham. Tu kena belajar, kena ada ilmu dia. Terima kasih banyak doktor, hari ini berikan pencerahan sangat baik. Dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Untuk anda rakan pendengar juga, kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh saja ajukan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM ataupun di WhatsApp IKIM di 0112900004. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Sent from Allah, this is the story so far. Deep in the valley, in the town of Mecca, a child was born, would change our lives forever. The sky lit up with beautiful weather, it's where it all began. He grew up fast, walking with elders, and when he spoke, the people would gather. He had respect from everyone, the most trustworthy one. Oh Muhammad, Sallallahu Alaihi Allah, the final prophet and the messenger, sent from Allah. This is the story so far. Then the prophet went to the mountains of Mecca to think about life and make his mind a bit clearer. In the middle of the night there was a shining light. The revelation then began. He was asked to read, but he couldn't do so. When he tried, he spoke words so beautiful. It's when he was told he was the chosen one. Salawatullahi alayk. Oh Muhammad, Sallallahu Alaihi Allah, the final prophet and the messenger, sent from Allah. This is the story so far. We forever love our prophet, forever in every day in our life, so kind and so graceful, always in our hearts, the messenger of Allah. Muhammad, Sallallahu Alaihi Allah, the final prophet and the messenger, sent from Allah. This is the story so far. Muhammad, 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 Muhammad. This is the story so far. Salam dan salam warahmatullahi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Hari ini berkenaan dengan soalan Kelvin. Hari ini berkisar tentang arah kiblat, dan bersama dengan kita tak lain tak bukan, kita masih lagi bersama dengan Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Alhamdulillah. Doktor, kita sambung lagi doktor perkongsian kita, sebab ada banyak juga persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat kita. Soalan daripada Kelvin tapi menimbulkan persoalan juga daripada rakan-rakan kita yang lain, Masya Allah. Sebab tadi ada juga di WhatsApp IKIM doktor berkongsi, kata tambahan ustaz, kata kenapa menghadap dinding? Supaya mengelak ada orang lalu lalang di hadapan orang yang sedang solat. Jadinya
tak boleh ke? Kadang ada soalan pula macam tu, tak boleh ke lalu depan orang solat? Jadinya doktor, kita sambung lagi perkongsian kita, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Yati, kepada Kelvin yang bertanya satu soalan yang sangat menarik untuk mencetuskan minda kita kan di pagi-pagi hari ini, alhamdulillah. Kemudian daripada semua yang pendengar, sidang pendengar yang menonton juga live di FB, masya-Allah, tadi satu perkongsian yang menarik. Memang salah satu antara sebab kita ni kena rapat di dinding ataupun kita menghadap ini supaya orang tak lalu lintas. Orang tak lalu disebabkan ia ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melintas di hadapan orang yang sedang solat. Kan, yang sedang solat tak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita solat ini kalau boleh kita carilah sudut-sudut tempat-tempat, kalau dah macam disediakan di masjid ataupun di surau, tak apalah, waktu imam kita ikut imam tidak jadi masalah. Tapi selepas daripada itu, kadang-kadang ada orang yang solat dekat dengan pintu, orang nak keluar situlah dia nak tunjuk iman dia hebat sangat. Kadang-kadang kena tengok juga kita tempat dia, sebab kalau orang melintas maka dia merupakan satu arahan ataupun tegahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita halang, tak dibenarkan. Nak keluar dia semayang, solat tengah dia dekat dengan pintu. Jadi sebab itu kita kena cari sudut-sudut yang mana sudut itu tidak menghalang kekhusyukan kita. Kan kadang-kadang orang lalu kita tengok pula siapa yang lalu depan kita kan. Mata ni duk jeling, kan, duk tengok, perhati, kan, tak khusyuk, sedangkan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada yang memberi pencerahan tambahan. Masya-Allah, sangat bermanfaat. Baik, sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tengok pula soalan Kelvin tadi, ada satu lagi soalan Kelvin yang besar juga, iaitu sebab apa pergi di hotel kan ada arah kiblat. Sebab apa ada arah kiblat yang diletakkan? Kadang-kadang di tempat-tempat ni dia letakkan di atas, di dinding. Kadang-kadang ada yang diletakkan di meja, kadang-kadang ada letak di lantai. Yang penting ada. Kan? Sebab tu masuk-masuk bukan tengok katil tu besar ke tak. Kadang-kadang orang masuk hotel ni tengok tandas dia, ada tap, kan? Tempat mandi. Contohnya, pemandangan, tengok tu dulu. Kan, ataupun kita kadang-kadang tengok katil dia, lompat atas katil, seronoknya atas katil, tengok arah kiblat, mana kiblat, sebab kejap lagi nak solat, kan, sebab kita ni dituntut untuk solat. Jadi cari dulu arah kiblat sebelum orang yang hantar beg kita ni keluar tanya, dek arah kiblat belah mana? Kalau dia jawab saya pun tak tahu kau, yang ni ada masalah. Dia kerja sini dia kena tahu. Jadi kalau dia tak tahu, kita bagi tahu, yang ni arah kiblat, lain kali tahu kat belah sini. Dia mesti kena tahu. Sebab apa diletakkan arah kiblat? Disebabkan kita hari ni umat Islam, mereka dituntut untuk melakukan solat. Sebab umat Islam ni dia bukan kita buat hari-hari tertentu. Contohnya hari Jumaat je baru kita solat. Tidak. Umat Islam ni 24 hours. Kan Kelvin pernah bertanya, kenapa kita kena selalu berdoa? Sebab umat Islam ni tidak boleh putus hubungannya dengan Allah. Sama sekali. Sebab apa? Hubungan kita dengan Allah ni, dia yang menciptakan kita. Cuba rujuk dalam surah Al-Ikhlas. Kan kita baca surah Al-Ikhlas, ayat yang kedua, Allahus Samad. Pergantungan kita sebagai makhluk kepada Allah. Bila kita bergantung kepada Allah, maka sudah pasti pergantungan itu bukan hanya percakapan tetapi melalui perbuatan. Bagaimana kita nak bergantung? Dengan kita solat, dengan kita berzikir, baca Quran, kita buat benda yang Allah suka. Yang paling besar adalah solat. Sebab solat ini merupakan kerehatan. Kata Bilal, ketika mana Bilal nak melaungkan azan, Nabi sebut kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, tenangkan kami wahai Bilal. Solat ni jadi tenang. Sebab tu bila ada di hotel arah kiblat, menandakan itu adalah merupakan tanda arah Kaabah supaya umat Islam mudah untuk kita menunaikan solat. Sebab tu mana-mana hotel yang ada mesra pengguna seperti ini menyebabkan orang suka, orang akan datang. Sebab tu kita minta mana-mana tempat, kan, kalau restoran, hatta restoran sediakan tempat solat. Nak makan kadang-kadang, ialah orang nak makan fikir waktu solat, mesti dah solat ruang, mesti ada tanda arah kiblat. Kerana dia menjadi salah satu rukun, iaitu bila kita sebut maaf Kak Ustaz, salah satu syarat sahnya solat. Kan bila kita sebut tanda arah kiblat ini,
dia merupakan syarat sah solat. Bila kita nak solat, ada beberapa syarat sah. Yang pertama, syarat sah solat ini iaitu kita telah masuk waktu. Itu benda yang paling penting. Kan? Masuknya waktu solat. Tak boleh solat zuhur sekarang. Ustaz, saya nak semayang zuhur lah sekarang ni Ustaz. Saya rasa iman saya mencanak naik lepas dengar ceramah Ustaz. Contoh. Kan? Saya rasa tak boleh. Yang boleh solat duha ke solat sunat boleh. Tapi bila dah masuk waktu-waktu yang telah ditentukan, itu adalah merupakan syarat pertama. Syarat yang kedua adalah bersih daripada hadas kecil dan besar. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, sihat, iaitu daripada suci tubuh badan, pakaian dan tempat. Kena suci, tidak ada najis. Yang keempat, menutupi aurat. Nak solat mesti tutup aurat. Dan yang kelima, mesti menghadap kiblat. Itu syarat sah solat, menghadap kiblat. Jadi bila ada tanda tu di atas, mudah bagi umat Islam untuk menunaikan solat 5 waktu. Dan bagi mereka-mereka yang sentiasa ialah menjaga solat ini, sudah pasti dia akan rasa seronok. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut lagi mengenai tentang arah kiblat ini, ada di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak ambil, sekiranya ada soalan-soalan daripada sidang pendengar, sidang penonton ini yang tengok live di FB, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu summa istaqbilil qiblah fakabbir," kata Nabi. Iaitu apabila engkau hendak solat, maka berwuduklah. Kita kena berwuduk. Ada cara berwuduk, kan, dengan kita melakukan suruhan Allah tu, dengan kita berwuduk, yang mana wuduk tu mesti dengan sempurna, kata Nabi. Kemudian hadaplah kiblat. Arahan daripada Allah, arahan daripada Nabi, hadaplah kiblat. Dah kamu menghadap kiblat, barulah kamu bertakbir. Maknanya kena hadap kiblat dan kena cari arah kiblat itu sedaya upaya. Sekiranya macam tadi masuk dalam hutan tak tahu mana arah kiblat, dah usaha dah cari, maka hadaplah mana-mana arah kiblat. InsyaAllah Allah menerima amal ibadat kita. InsyaAllah kalau ada soalan, kita akan jawab. Masya Allah, dia macam sangat-sangat berkesinambungan, Doktor. Sebab kita ada soalan daripada sahabat kita dari Sabah ni, Doktor. Lanami Ami kata, Assalamualaikum Ustaz, kata saya dari Sabah. Sekiranya kita solat di luar kawasan yang tiada tanda arah kiblat dan kita pun tak ada alat menentukan kiblat, bolehkah kita tengok terbenamnya matahari? Adakah itu sudah cukup memadai, Doktor? Baik, terima kasih kepada sahabat kita daripada Sabah. Masya Allah. Kita kena faham bahawa matahari ni dia terbenam daripada, kalau kita kata kalau naik daripada barat ni kiamat, dia mestilah naik daripada timur, kan. Naik timur terbenam barat. Maka bila terbenam ni, kita tengok arah yang lain lah. Maksudnya kita tengok arah tu untuk kita menentukan arah kiblat. Sekiranya kita mengetahui cara penentuan dia, kan, arah kiblat timur barat, sekiranya kita tahu, tidak jadi masalah. Tapi sebelum kita nak tengok ini, ada beberapa yang diajarkan oleh ulama. Yang pertama, bila kita tak tahu, kita pergi satu tempat, kita tak tahu ada orang di situ, kita kena tanya dahulu orang situ. Itu yang pepatah Melayu kata, malu bertanya sesat jalan. Yang ni malu bertanya kiblat tertukar. Jadi kita kena bertanya, jangan salah kiblat. Sebab selagi mana ada penduduk di situ, maka kita kena tanya. Tapi kalau kita dah tanya, semua pun tak tahu, contohnya tanya orang ni tak tahu, tanya orang ni tak tahu, maka kita kena tengok. Dia ada beberapa cara, iaitu kita tengok contohnya terbenamnya matahari. Kalau kita tahu ilmu itu, bagaimana ilmu untuk penentuan belah barat, belah timur, belah utara, jadi kita kena tengok. Kalau sekiranya kita dah tengok itu, kita dah faham dan kita dah tahu, kita boleh solat. Tetapi sekiranya kita pun tak tahu, ni cara yang ketiga. Ni ulama sebutkan di dalam hukum fiqh. Kita menghadap kiblat, contohnya kita menghadap belah depan kita ni, depan kita, kan? Kita pun, saya rasa inilah kiblat. Kita pun dah buat dah usaha, kita tak tahu, kita pun takbir, Allahu Akbar, kita dah takbir, solat rakaat pertama. Tiba-tiba terdetik, mungkin arah kiblat belah kanan ni. Jadi ketika mana dia yakin belah kanan, ulama kata berpalinglah dia belah kanan. Jadi dia pun semayang belah kanan, kan? Dah semayang, teruskan semayang rakaat kedua. Masuk rakaat ketiga, dia kata boleh jadi bukan sini, belah sana. Dia pun berpaling pula belah sana. 4 rakaat berpaling, berpusing dia. Sebab dia tak tahu arah kiblat. Maka kata ulama, solatnya sah.
Sebab dia dah usaha dah tak tahu, orang pun tak tahu, tempat pun dia tak tahu, mungkin malam dia nak tengok matahari terbenam, dia tak tahu bintang dan sebagainya, sebab tu merupakan satu ilmu falak. Dia tak tahu arah timur, barat dan sebagainya. Maka pada waktu itu dia solat 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, contohlah 4 rakaat 4. Kata ulama solatnya sah berdasarkan dalil tadi. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 115. Mana-mana fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana-mana kamu hadap, kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya solatnya sah. Dan kata ulama, solatnya tidak perlu diulang semula. Tak perlu ulang. Maka sah, selesai, alhamdulillah. Itu secara ringkas apa yang ditanyakan oleh sahabat kita daripada Sabah. Ya, Masya Allah. Kita ada Puan Sabrina Abu Bakar. Doktor, dia menyambung sikit lah. Kata, boleh juga kalau guna kayu, cacatkan tempat panas, lihat bayangnya, maka arah kiblat bertentangan dengan bayang kayu tadi. Betul ke doktor? Betul. Itu kalau sekiranya ada matahari lah. Kadang-kadang ada hujan dan sebagainya, tak ada matahari. Jadi, ada beberapa, kadang-kadang tengok daun. Kan daun ni selalunya dia akan tengok ke arah yang mana matahari naik. Kan arah daun tu pergi. Yang ni Ustaz belajar daripada otai-otai yang masuk dalam hutan lah. Mereka ni pakar. Dia kata tengok daun ni macam mana. Kalau belah dia mengikut matahari naik, kebiasaannya kita tahulah belah barat, timur dan sebagainya. Ada yang kata kayu. Ada yang kata tengok matahari. Ada yang kata itu semua adalah ilmu yang disebut satu ilmu falak. Bagaimana keadaan-keadaan matahari yang boleh kita tengok. Hatta malam pun kita tahu macam mana. Itu satu ilmu yang lain yang boleh kita pelajari untuk memudahkan kita, iaitu dengan kita melihat arah kiblat. Tapi sekarang ni DJ Yati, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita ada apps. Senang sangat. Kita boleh buka apps kita, dia yang tunjuk. Yang masalah dia, kita je yang nak semayang ke tak nak solat. Kiblat ada dah. Kadang-kadang tengok kiblat tu 10 kali tapi tak semayang-semayang juga. Yang ni yang masalah dia. Apps ni kadang-kadang dia download 5 apps dalam tu. Kan 5 apps kiblat punya. Tapi yang menjadi tolak titik pentingnya adalah kita nak ataupun tidak. Jadi hari ni Allah dah permudahkan, Masya Allah, permudahkan. Kita ada pelbagai apps yang boleh menentukan. Dan kita boleh tengok, kalau tengok yang paling senang, Google Maps tu, kita tengok. Kan kita akan tahu mana Kaabah ataupun mana Mekah, kan tanah haram, senang untuk kita menghadap kiblat. Kerana kata ulama, sekiranya kita jauh daripada Mekah, kita seperti di Malaysia, agak-agak arah ke arah Masjidil Haram, maka hukumnya sah. InsyaAllah, insyaAllah. Tu kalau dah sampai 5 apps tapi tak tahu lagi kat mana apa. Dia ada 5 apps tapi dia tak solat juga, yang kena tukar adalah apps hati, Ustaz. Kan? Masya Allah. Dan kita ada satu soalan, saya kira soalan terakhir juga untuk rakan kita. Sebenarnya banyak sebenarnya soalan tapi ni kita ambil yang ni lah. Untuk rakan kita di WhatsApp Wikim, bertanya soalan, kata macam mana Ustaz kalau kita tak sembahyang kat tempat kerja, seperti kerja di pasar raya sebab susah nak buat, adakah kita boleh qada bila-bila masa, Doktor? Baik, satu soalan yang menarik. Kita doakan kepada sahabat-sahabat kita untuk sentiasa doa minta Allah letakkan hidayah pada kita. Sebab hidayah ni mahal. Yati, hidayah Allah ni sangat-sangat mahal. Kita nak melakukan ibadah ini, dia sangat mahal sebab dia merupakan hidayah Allah. Hidayah ni ada beberapa, iaitu hidayah petunjuk. Hidayah yang mana Allah kurniakan kepada kita untuk tahu kebenaran. Ada hidayah untuk kita melakukan apa yang kita tahu. Kan? Itu merupakan hidayah Allah yang paling besar. Jadi sekiranya kita hari ni kerja, kita kena ingat yang lebih besar adalah Allah. Kita tak boleh sewenang-wenangnya, tak apalah qada je, tak apalah kita ni. Tak boleh. Kita tak boleh sengaja melewatkan solat, kita tak boleh sengaja meninggalkan solat sebab dia adalah merupakan tiang agama. Dan solat ini saya yakin, Ustaz yakin, majikan akan faham sekiranya kita buat dengan betul. Kadang-kadang kita kata saya nak pergi solat 5 minit, dibantainya setengah jam. Yang ni lah yang kadang-kadang majikan ni solat ke solat tarawih ke solat, tak tahulah dia apa yang dia buat kan. Nak kata solat tarawih belum Ramadan, nak kata semayang sunat rasa macam tak pernah buat. Jadi kita bila sebut 5 minit kita solat, insya-Allah, dan kita tunjukkan kepada majikan lepas solat tenaga kita lebih lagi. Rajin kita sebab kita dah basuh muka, kita dah kuat, kita dah menghadap Allah ni lebih rajin. Confirm dia akan bagi. InsyaAllah. Tapi sekiranya dia tak bagi, kita boleh juga solat di mana-mana sebab tak semestinya kita kena solat di surau.
Kita tengok kawasan tu bersih, kita ada wuduk, tengok mana arah kiblat kita dah tahu, kita solatlah di situ, insya-Allah tidak menjadi masalah sebab Allah jadikan bumi ini sebagai masjid. Kita boleh sujud di mana-mana, yang penting dia kena suci. Dan kita kena faham bahawa kita kena usaha untuk melakukan ibadah solat walau apa juga keadaan, kerana amalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita bina masjid 10 masjid dengan duit dia bina, tapi dia tak pernah mendirikan solat walaupun sekali, ataupun dia meninggalkan solat, habis amalan tadi yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting solat itu merupakan tiang aguan dan amalan yang akan ditanya sekiranya solatnya luluslah amalan-amalan yang lain. Sebab tu jaga solat, maka Allah akan jaga kita dunia akhirat. Sebab solat menghubungkan kita dengan Allah, disebabkan dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, bagaimana kata Nabi SAW, iaitu seorang hamba, tidak ada yang lebih dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya ketika mana dia sujud. Allahu Akbar. Kita hampir dengan Maha Pencipta. Kata Nabi, fa'aksirud doa. Perbanyakkanlah doa ketika mana kamu sujud. Maka waktu kita solat, waktu kita paling hampir dengan Allah, kita dekat dengan Allah, alangkah indahnya kita gunakan solat ini sebagai bicara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui dan Allah akan berikan kepada kita apa sahaja yang kita hadapi. InsyaAllah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Masya Allah, Allah tak suruh kita menjerit-jerit ketika kita ada masalah, tapi Allah suruh kita berbisik di bumi supaya Allah dengar untuk kita sama-sama dapatkan manfaat daripada solat. Masya Allah, kita dah sampai ujung, Doktor. Sedikitlah kesimpulan daripada Doktor asbab daripada soalan daripada Kelvin berkenaan dengan arah kiblat ini. Silakan, Doktor. Baik, terima kasih kepada Kelvin, kepada DJ Yati, kepada sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis secara ringkas, ihfazillah yahfazka. Kita hari ni boleh nak bayar 10 orang bodyguard, tetapi tak semestinya 10 orang bodyguard itu boleh menjaga kita. Hatta nak menjaga daripada COVID pun, bodyguard pun kena COVID. Dia pun kena. Sekali 10 orang kena COVID, terlantar hospital. Dia tidak akan dapat menjaga kita. Tetapi kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah pasti jaga kamu. Antara kita jaga Allah, jagalah solat kita, hadaplah kiblat. Hati kita bukan sahaja muka kita, tetapi hati kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bersihkan hati kita. Sebab itu selalu Ustaz pesan DJ Yati dan sidang pendengar, biar perlahan asal berjalan. Itu tagline Dr. HD. Moga-moga Allah merahmati kita, insya-Allah. Terima kasih kepada Kelvin dan semua yang mendengar pada hari ini. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau berjalan tak tahu arah pun dia jadi tak tentu arah kan, Doktor kan. Alhamdulillah, terima kasih Doktor hari ini. Berikan jalan, tunjukkan arah juga untuk kita lebih tepat dan faham tentang arah kiblat. Untuk kalau sahabat-sahabat kita yang belum Islam bertanyakan soalan tersebut, kita tahu macam mana kita nak menjawabnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Doktor. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah dengan persoalan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang.